A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bitakwil. Subuhul kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, amma ba'd. Jadi salam kasih sayang, salam sejahtera, salam fardu zuhur insya-Allah. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pertama-tamanya kita mengucapkan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia, yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama beriktikaf di dalam Surau Darul Ilmi dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di tingkat 9 JW Marriott, dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum juga kepada muslimin, muslimat, hadirin hadirat, duyufur rahman, bakal-bakal tetamu Allah dan juga bakal-bakal tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga walau di mana kita berada, yang utara datang bawa sejahtera, yang selatan datang bawa keberkatan, yang tengah datang bawa barakah. Kuntum khairun nas anfa'um linnas. Walaupun kita dalam keadaan kita bertugas, dalam keadaan kita memikul amanah tanggungjawab daripada negara kita, tapi dalam pada masa yang sama kita dapat menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dapat kita beriktikaf sebentar di surau kita yang penuh kerahmatan keberkatan ini. Dan insya-Allah selepas ini kita akan sama-sama menyempurnakan ibadah solat fardu zuhur secara berjemaah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan menyambung kembali JMM, jalan menuju mabrur, jalan untuk mencari cinta, meraih reda Allah dan juga reda kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melalui salah satu cabang-cabang ibadah, iaitu menyempurnakan ibadah haji dan umrah kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing hati-hati kita untuk terus istiqamah dalam mencari bukan kesempurnaan, kerana sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna di antara kita, tetapi nak menagih cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ini bagaikan taburan pasir di padang pasir yang luas, kita ini bagaikan sebiji pasir yang tak ada harganya, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah hal keadaan daripada kita yang Allah tak kenal, hina dina ini, nak mencari reda cinta Allah Subhanahu wa taala? Harapan kita agar dapat duduk bersama-sama sebelah kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita bayangkan betapa jauhnya jarak, betapa jauhnya diri kita nak dibandingkan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallah ya Allah. Masya-Allah tabarakallah. Takut-takut Allah pun tak sedar tentang kewujudan kita kat dunia ni. Nauzubillah min zalik Jadi insya-Allah kita dengan perasaan hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan ar-raja, ya Allah, aku nak pulang ke hadratmu ya Allah, dalam keadaan engkau reda kepada aku dan aku reda kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kita khauf, ketakutan dengan banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum ini, takut-takut Allah tak reda dengan kita, takut-takut Allah murka dengan kita. Ya Rabb, maka janganlah pandang kami dengan pandangan kemurkaanmu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kasih sayangmu insya-Allah. Jadi sebelum itu, ayuh kita mulakan majlis kita ini dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dalam perjumpaan kita pada kali yang ke 185 ni tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Ayo, kita sama-sama tazkiyatun nafs, kita sucikan hati kita, perasaan kita, minda kita, pemikiran kita daripada prasangka yang buruk, prasangka yang jahat kepada pencipta kita. Mudah-mudahan dengan puncian jiwa kita ini, Allah pandang kita, Allah mudahkan perjalanan hidup kita, Allah bimbing hati-hati kita untuk mencari reda, cinta, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada akhirnya nanti, dalam keadaan kita Allah, 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 dalam keadaan nyawa kita sampai ke gargara, sampai ke halkum kita, ketika itu tidak ada apa yang menemani kita. Harta kita, pangkat kita, segala-galanya akan kita tinggalkan. Hanya Allah, 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 Allah yang akan menemani kita. Kalau baik penghabisan hidup kita itu, maka baiklah seluruh kehidupan kita. Manakala kalau buruk penghabisan akhir hayat kita itu, maka buruklah penghabisan kita itu. Sebab itulah bimbing Allah, cinta Allah, reda Allah sangat penting dalam hidup kita, maupun di dunia, apatah lagi di barzah dan di akhirat sana, insya-Allah. Ayuh, kita tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, ucapkan Alhamdulillah ya Allah di atas segala nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Tarik nafas panjang-panjang, tahan sebentar, lepaskan, ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi, tarik nafas panjang-panjang, tahan sekejap, lepaskan, ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah,
nadimna wa nadimna wa nadimna ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu haqqul la ilaha illallah. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa alimna bitakwil. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan hati kita begitu tenang apabila kita menyatakan hasbi rabbi jallallah, cukuplah bagi kami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah sebagai pembimbing kita, pendamping kita, Allah sebagai penaung kita, dan tidak ada lain yang kita harapkan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita mencari redha Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala melalui sunnatul Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan sunnatul ibunda kita iaitu Siti Hajar alaihissalam, dan juga sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengikuti sunnah-sunnah as-saful awalin, mereka yang telah terdahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dapat menerima cinta kasih sayang Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penghayatan sebuah ibadah yang melalui jiwa, roh dan diri kita sendiri dengan pengorbanan, bukan pengorbanan yang luar biasa jika dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pengorbanan Siti Hajar alaihissalam, pengorbanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan kita sikit saja tuan-tuan puan-puan, sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengorbanan as-saful awalin. Maka mudah-mudahan pengorbanan kita yang sedikit ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sesungguhnya perjalanan untuk menuju umrah yang mabrur dan juga haji yang mabrur dan juga umrah yang mabrurah, perjalanan itu, belajaran itu, tadabbur ilmu itu, kita cari jalan untuk mempelajari ilmu itu. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan sambung dengan pengajian kitab kita. Minggu depan kita dah tangguhkan kerana majlis orang lain, tapi kita pun bercuti sama dah. Okey. Jadi hari ini kita sambung dengan rukun haji yang keempat, iaitu bersa'i, pada muka surat yang ke-153, iaitu tata cara sa'i. Okey, yang mana yang lepas kita telah menyentuh tentang syarat-syarat sah sa'i, definisi sa'i, syarat-syarat syah sa'i,
dan juga sunat-sunat sa'i, maka hari ini kita masih lagi 25 Januari dalam tata cara sa'i yang betul, mengikuti landasan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, ayuh kita mendapatkan roh kita dulu. Baru-baru ni alhamdulillah ustaz menjalani satu kursus ibadah haji umrah Cili, Allahumma salli ala Muhammad, di sekolah agama Seksyen 3 Shah Alam. Kita ajar mereka bertalbiyah sebelum masuk maktab-maktab, sebelum kita lepaskan untuk berwukuf, melontar dan juga menjalankan ritual seterusnya. Maka ke dalam dewan itu kita suruh mereka bertalbiyah, walaupun anak-anak kecil. Dia punya lantaran suara dia, Masya Allah, tabarakallah, bergegar dewan tuan-tuan. Jadi hari ini kita nak test sikit orang-orang maritim Malaysia. Jadi kita tengok semangatnya, adakah bergegar surau kita ini dengan semangat kita untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijrah. Ketika mana tahun ke-6 Hijrah, baginda Rasul dan para sahabat nak menunaikan umrah ketika itu, tetapi terhalang di Hudaibiyah. Tetapi tahun berikutnya, pada tahun ke-7 Hijrah, baginda Rasul dan para sahabatnya dengan Allah mengarahkan dalam keadaan kita berihram, yang lelaki buka bahu kanan, tunjukkan lengan kanannya yang penuh dengan keperkasaan, penuh dengan kesaduan, supaya jangan diherdik oleh kafir-kafir musyrikin ketika di Mekah itu. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita bertalbiyah bersama. Andai kata satu ketika nanti engkau jemput kami sebagai tetamu teristimewamu di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, ya Allah, maka inilah persediaan perjalanan kami, software kami untuk menajamkan ilmu dan juga untuk kami membuat praktikal di bumi harammu nanti, ya Allah, insya-Allah. Maka sebelum itu kita rehearsal dulu tuan-tuan. Boleh? Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo kita bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Cukup. Semangatnya, lontarannya sungguh luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita dapat rasakan lontaran itu. Bayangkan kita dalam keadaan berihram dah nak menuju ke Kaabah Baitullah Al-Haram. Itulah kalimah thayyibah yang kita akan sering laung-laungkan. Sunat dia adalah ketika mana kita telah memakai pakaian ihram, kita telah berniat sama ada haji ataupun umrah, kita kena laungkan 44 kali tuan-tuan. Sama ada dalam bas ke atau dalam perjalanan jalan kaki ke, cukup 44 kali. Lepas tu dah istirahat, baru istirahat. Nak tidur ke, nak berzikir ke, dan disunatkan untuk menyampaikan 44 kali dalam talbiyah kita, insya-Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih lagi ke rukun haji kita yang keempat, iaitu tata cara sa'i. Adapun setelah selesai kita minum air zam-zam, selepas kita sa'i, selepas kita bertawaf, selepas kita bertawaf, selesai kita bertawaf,
kita relax kejap, minum air zam-zam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berehat untuk sementara waktu. Kemudian kita akan pergi menuju Safa dan Marwah bagi melaksanakan sa'i. Okay, maksudnya walaupun kita ramai-ramai, walaupun kita berdua dengan isteri kita, walaupun kita seorang-seorang, kita dah tawaf cukup dengan yakin 7 pusingan tawaf. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat selepas tawaf. Kemudian kita cari air zam-zam. Cari air zam-zam, minum air zam-zam. Kita minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Contoh minum air zam-zam, jangan diteguk terus macam tu. Itu tidak buat pun afdal. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada duduk pun boleh, berdiri pun boleh, menghadap ke arah kiblat sambil kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka sifaan min kulli da'. Itu doa dia. Jadi kita mengharapkan kepada Allah kesihatan yang bagus, rezeki yang melimpah ruah bagaikan air zam-zam yang tak pernah putus-putusnya, dan juga penyembuhan daripada segala penyakit, penyakit zahir maupun penyakit batin kita. Kita pun teguk dulu, buka mulut besar sikit, lalukan. Biar air itu lalu mengikut tekak kita je sambil kita niat. Ya Allah, kalau ada penyakit-penyakit, ya Allah Engkau sembuhkanlah ya Allah. Kerana air zam-zam itu akan bertindak mengikut apa niat kita. Kalau nak keluaskan rezeki, ya Allah, luaskan, niatkan macam tu. 3 kali tuan-tuan 3 kali diteguk, badan baru Allahu Akbar. Nikmat luar biasa. Yang sejuk ada, yang normal pun ada tuan-tuan Jadi dah lepas relax, kemudian kita menuju Bukit Safa dan Bukit Marwah. Seperti mana kita tengok gambar Raja minggu-minggu yang sudah, Bukit Safa berada di sebelah kanan kita. Kalau kita menuju ke bukit kiri, maka rugilah, perjalanan kita sia-sia. Jadi sa'i bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Berniat sa'i dan berdoa, kita pun berniat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridu an as'a baina Safa wal Marwah sab'ata aswatin. Sa'i haji ataupun sa'i umrah lillahi ta'ala, fataqabbal minni lillahi ta'ala. Ya Allah, saja aku berniat, walaupun tidak kalau tak niat tak apa. Kalau tak niat tak apa, sebab kita dah niat besar tadi, haji dan umrah. Tetapi kalau kita sunat dalam melakukan rukun-rukun haji dan umrah yang berlainan, kita berniat lagi, hukum dia sunat. Sunat dapat pahala, tak buat dapat rugi. Kalau dibuat tambahan pahala, kalau tak buat rugi. Jadi nak untung ke nak rugi? Mestilah nak untung kan. Jadi kita niat, saja aku berniat untuk melakukan sa'i antara Bukit Safa Marwahmu ya Allah, 7 pusingan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita pun memulakan perjalanan dengan berdoa. Okey, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaifiatnya semasa kita berada di Bukit Marwah, sambil kita menghadap ke arah kiblat. Okey, belakang kita Bukit Safa, depan tu arah kiblat. Lalu kita memandang, kita mengambil ibrah. Bagaimana satu ketika dahulu Siti Hajar alaihissalam meninggalkan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ketika itu belum ada Kaabah lagi, di satu tempat dengan penuh tawakal Allah, keyakinan. Maklumlah ketika itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak ada selain manusia selain mereka berdua. Dalam keadaan Siti Hajar melihat airnya dah habis, kemudian kantung makanan pun dah kosong, badan susu nak diberikan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam pun dah kering. Ketika itu, bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya sudah menangis, merengek, mek. Dikatakan ketika itu kaki Nabi Allah Ibrahim dah terangkat-angkat dah tarik tuan-tuan. Dah. Ya Allah, ibu seorang anak baby sedang menyusu. Bayangkan seorang ibu, dia melihat ada bukit. Bukit tu agak jauh juga, daripada lebih kurang 400 meter daripada Kaabah menuju ke Bukit Safa. Lalu sang ibu melihat Allah, ada bukit di sana, ada bukit di sana, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah. Tapi nak meninggalkan seorang baby kecil ini di sana, adakah tergamak kita tuan-tuan? Anak rasa kalau kita sebagai bapa, kita ada baby dalam keadaan orang tak ada nak tinggalkan baby kita, mungkin tidak. Tapi lihat seorang ibu, subhanallah, dia hanya percaya pada Allah. Ya Allah,
Aku letakkan babyku di sini ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Rabb. Aku tawakal. Aku serah kepadamu ya Allah. Tinggalkan babynya. Lalu sang ibu naiklah ke Bukit Marwah, Safwa di sana. Lalu di sana sang ibu melihat, wah, hatinya masih melihat anak kecilnya. Wahai Ismail, wahai Ismail, apa keadaanmu di sana wahai Ismail? Takut-takut binatang buas menerkamnya, takut-takut sesuatu buruk terjadi. Tetapi bayangkan, seorang ibu melambai-lambai. Di situ kita mengambil ibrah sebelum kita memulakan perjalanan sa'i kita, kerana Allah berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Okey, sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah adalah tanda kebesaran syiar Islam. Maka barang siapa yang berhaji ataupun berumrah, maka tidak salah baginya untuk berjalan berulang-alik antara Bukit Safa dan Marwah dalam keadaan rela, penuh kerelaan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tuan-tuan. Kita berjalan tu atas dasar rela atau dasar terpaksa, Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya kita serahkan kepada Allah. Jadi di samping itu kita mengambil ibrah sebelum kita mulakan sa'i kita angkat tangan. Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun Nabi Ismail sudah tidak ada di sana, tapi Kaabah berada di sana, kiblat umat Islam berada di sana. Jadi kita memandang Kaabah sambil kita Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, aku ini sedang berada di Bukit Safwamu ya Allah, tempat telah engkau muliakan, tempat di mana engkau telah muliakan, engkau telah memberikan pertolongan kepada kekasih-kekasihmu ya Allah. Maka kita bermohon, ya Allah, ya Rabb, hamba-Mu ini juga hamba-Mu ya Allah, yang beriman di bawah kalimah tauhid-Mu ya Allah. Maka pohon hajat. Di situ Bukit Safa dan Marwah, dan dalam perjalanan itu adalah tempat untuk kita berdoa. Dan tidak ada disyariatkan untuk bersolat di atasnya. Itu perkara yang jangan buat. Tolong jangan buat. Orang lain nak buat tak apa, tetapi kita dah tahu tidak ada syariat, tidak ada sunnah untuk kita bersolat di atas kedua-dua bukit tersebut. Hanya disunatkan untuk berdoa. Berdoa mengambil ibrah bagaimana Siti Hajar alaihissalam, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa ketika itu, tuan-tuan. Nabi pernah berdoa di sana dan Allah muliakan Nabi. Allah beri pertolongan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memulakan perjalanan dengan berdoa, dan berdoa di antara lampu-lampu hijau. Seperti mana kita lihat ada lampu yang melintang. Kalau nak balik nanti ada lampu yang bersilang. Antara daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, kita akan jumpa lampu melintang. Bila lampu hijau melintang, di situ pun kita ini anak-anak murid-murid itu lagi. Anak ragging dia orang berlari sungguh-sungguh. Walaupun dalam keadaan dekat aja waktu praktikal tu. Jadi bila kita sambil berjalan, Rabbi ufir, semua Rabbi ufir, warham, wa'fu, watakarram. Semangat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan di Maritim Malaysia nanti pun, time kita lakukan bersama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan bergema suara kita dengan jeritan Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Yang lelaki disunatkan untuk ramal, berlari-lari anak. Manakala orang perempuan, relax kak. Akak jangan lari macam kita orang, huru-hara dibuatnya. Akak relax, jalan slow-slow. Kalau kita menghayati sebuah doa daripada Siti Hajar alaihissalam yang bermaksud Rabbi fir, ya Allah, ya Tuhanku, berlembutlah dengan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami, berlembutlah dengan kami ya Allah. Sayangilah kami, maafkanlah kami ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami tidak ketahui ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah kita Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Dah habis kita ulang lagi. Itu bahasa Arabnya. Kalau kita tak mampu nak cakap bahasa Arab, kita sambil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan aku, maafkan aku, berlembutlah denganku ya Allah. Berlembutlah dengan kami ya Allah.
terimalah taubat-taubat kami ya Allah, sama ada yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, kerana Engkau ya Allah yang maha mengetahui setiap rahsia di antara kami ya Allah. Maka itulah perjalanan seorang hamba yang mengharapkan redha cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada doa apa waktu tu. Rabbi fir warham, Rabbi fir warham, ya Allah berlembutlah dengan kami ya Allah. Sesungguhnya Allah kalau murka dengan hamba-hambanya sangat syadid, sangat kejam tuan-tuan. Bagaimana kita lihat di Palu. Di Palu, tanah yang keras, yang dibina bangunan atasnya, tiba-tiba bangunan itu menjadi lembik tuan-tuan. Ada tengok video tersebut? Bangunan itu tiba-tiba menjadi macam air, lembik. Tiba-tiba sak, Allah sedut, Allah ratakan semula tanpa apa-apa pesanan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Itulah kita takut tuan-tuan. Kadang-kadang di tempat kita ini alhamdulillah ada di antara kita yang reda, yang telah kembali jumpa jalan pulang, dan ada di antara kita yang masih kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang subhanallah, tapi cukup sudah, Allah dah beri kita banyak peluang. Sebab itulah dalam keadaan kita di hujung-hujung nyawa ni, dalam keadaan dunia sudah berada di penghujungnya, dalam keadaan zaman fitnah, dalam keadaan zaman Masya Allah, Nabi berpesan bahawa umatku tidak akan sampai 1500 tahun. Kita dah hujung-hujung dah tuan-tuan, tinggal berapa puluh tahun lagi. Maka ayuh kita saling menasihati. Kalau tengok member kita tak solat, bro, Allah, kenapa tak solat bro? Allah bagi kamu macam-macam bro. Allah bagi kesihatan, Allah bagi kereta mewah, Allah bagi isteri, Allah bagi keluarga, Allah bagi sehat, Allah bagi cinta, Allah bagi sayang. Tapi kenapa tak nak jumpa Allah Subhanahu wa taala? Jadi mudah-mudahan kita istiqamah tuan-tuan. Itulah doa-doa kita di sewaktu kita bersa'i, kemudian berdoa ketika mulai mendaki Bukit Marwah. Okey, ketika kita nak mendaki Bukit Marwah tu, kalau yang bahagian bawah tu ada syok sikit. Kalau bahagian atas tu tak ada feel tuan-tuan. Bahagian atas tu rata je, tingkat 2, tingkat 3 rata je. Tapi kalau nak hardcore, kita pergi underground, tempat original, di mana Siti Hajar pernah berlari-lari anak di situ. Jadi kita mengambil ibrah ibunda kita. Cuma bezanya, kita sa'i sekarang dah marmar putih dah. Dah putih, sejuk, ada aircon, ada kipas. Tapi ibunda kita dulu, Nabi Muhammad SAW bersa'i dalam keadaan ada bukit-bukit. Ada bukit-bukit sedikit, ada pokok-pokok kayu kat situ. Dikatakan Nabi ketika itu menyingsingkan ihramnya, tapi tak sampai dapat lutut, sampai berlari-lari anak mengelak batu-batu dan juga mengelakkan bukit-bukit kecil di situ. Itu zaman Rasulullah SAW. Zaman kita ni dah untung, dah senang. Kata orang pejam mata pun boleh bro. Kita pejam mata pun boleh sa'i kan. Kadang-kadang penat tuan-tuan nak habiskan 7 pusingan tu. Allah Rabbi. Yang dia cuma, ustaz dah berapa ni ustaz? Baru 4 ke? Allah, baru 4 ustaz. Jadi kadang-kadang kita pun biasa gitu. Al-iman tu yazid wa yanqus. Ketika iman kita tebal, kita pun Rabbi fir, semangat. Ketika iman kita lemah, kadang-kadang bila ustaz Rabbi fir, sonyap di belakang penat. Nak hampir yang ke-6, yang ke-7 tu dah penat Tapi insya-Allah banyakkan berdoa di sana. Kemudian mengangkat tangan dan melambai ke arah Kaabah dan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaifiatnya tadi sebelum kita memulakan di Bukit Safa, kita bismillah ya Allahu akbar walillahil ilham. Okey. But then setelah kita jalan sampai itu banyakkan berdoa. Ya Allah ya Rabb, aku berada di tempat di mana kau telah memuliakan hamba-hambamu, para kekasihmu ya Allah. Aku berdoa ya Allah, ya Allah berilah cahaya terang pada penglihatanku, pada pendengaranku, pada percakapan doa. Berilah cahaya terang dalam kubur-kubur kami ya Allah. Kadang-kadang kita doa sendiri, kadang-kadang kita doa dan yang lain aminkan. Tetapi bila kita sampai nak mendaki ke Bukit Marwah tu, baca doa. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Kalau tu ada buku panduan. Kalau tuan-tuan tu boleh selak buku panduan ibadah haji dan umrah, tapi tak syok. Kalau nak syok boleh hafal, kita hafal lah sikit-sikit.
Sebab kalau sambil nak mendaki, sambil tengok buku, Allah, kat bawah tu kadang ada celupuk kat situ, jatuh pula kan. Tapi best insya-Allah what they call it, buat kerja rumah sikit sebelum sebulan, 2 bulan sebelum pergi umrah tu, buat hafazan. Kita baca, orang rumah dengar, orang rumah baca, kita dengar. Kalau boleh tag team macam tu ataupun badi-badi sistem. Kemudian bila sampai di Bukit Marwah tu alhamdulillah sekarang tu dia dah tak ada bukit, dia dah ratakan, dia dah letak makan kilat-kilat. Sebab orang-orang ni nakal, dia duduk atas bukit tu, dikutil-kutil bukit tu. Lama-lama kalau tak diletak letak epoksi resin tu, lama-lama bukit tu jadi macam tu, dikaut dia punya batu dia. Kat situ kita lihat ada orang solat kat atasnya. Bukit tu tajam tuan-tuan. Ana suka pijak situ sebab rasa macam refleksologi. Kaki kita sakit bila pijak bukit tu, Allah, nikmatnya walaupun terdengkut-dengkut. Jemaah, kita relax, jangan duduk. Kita berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, di bukit ini, ya Allah, pernah berdirinya ibunda kami Siti Hajar mengharapkan rahmat-Mu. Jadi kami pun, ya Allah, berdoa. Kemudian dah nak start balik, bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengambil ibrah bagaimana Siti Hajar melihat, wahai Ismail, macam mana keadaan anakku. Tapi kita memandang Kaabah dengan hormat Kaabah. Bismillah, ya Allahu Akbar, walillahil hamd. Letakkan di dada terus. Bismillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kadang-kadang bila kita dah penat, hasbi rabbi jalla, kita berzikir, berwirid. Kadang-kadang kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang-kadang kita bacakan zikir-zikir. Kalau kita tak mampu seorang-seorang, kita beramai-ramai. Kadang-kadang bila kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Mula-mula kelompok kita kecil tuan-tuan, kelompok Malaysia. Badan datang kelompok Indonesia, diikut grup kita. Datang kelompok Turki pun subhanallah. Lama-lama satu bangunan tu bergema, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Terasa betapa penyatuan, kesatuan kat situ hanya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil berjalan, sambil kita berzikir, sampailah kita berdoa di antara lampu-lampu hijau. Okey, kita berdoa, doa khusus boleh, doa untuk kesejahteraan boleh, doa untuk negara kita boleh. Kemudian berdoa ketika mulai mendaki Bukit Safa. Okey, kita dah nak sampai Bukit Safa, berdoa balik. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah adalah tanda-tanda syiar kebesaran-Mu, ya Allah. Maka kita pun berdoa di sana. Demikianlah seterusnya sehingga 7 perjalanan dan berakhir di Bukit Marwah. Begitulah tata cara sa'i yang kita akan lakukan. Dan kalau kita masuk ke muka sebelah tuan-tuan, kita akan bincangkan tentang beberapa kesalahan ketika melaksanakan sa'i. Itu dia. Dalam keadaan kita beramai-ramai, kita bersa'i, mari kita kaji beberapa kesalahan ketika mana kita melaksanakan sa'i. Kadang-kadang kita tak perasan. Okey, tapi alhamdulillah lah ada teman-teman yang akan menyatakan tentang kesilapan kita. Dia menyatakan, Syekh, tadi hantar macam ni silap, Syekh. Jadi terima kasih kerana ada mereka-mereka yang memperbetulkan kita, kerana mereka sayang kita. Dan kalau kita tegur tu, kita betulkan. Mudah-mudahan kita taklah salah selama-lamanya, insya-Allah. Jadi sebahagian orang ada yang meyakini bahawa sa'i tidaklah sempurna sehingga dia naik ke puncak bukit Safa atau Marwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ada pandangan sebahagian orang mengatakan sa'inya tidak sempurna selagi dia tak naik Bukit Safa dan Bukit Marwah, padahal sampai di kaki bukitnya saja sudah memadai. Ada setengah golongan tuan-tuan perempuan memang ada. Sebab itulah sekarang ni Bukit Safa telah diberikan halangan cermin tebal. Sebab ada di antara, bukan orang kita lah, orang-orang lain, dia nak sa'i, dia dah naik sampai atas bukit tu. Sampai atas bukit tu, dia solat kat situ, dia buat perkara-perkara yang tak berapa nak elok lah. Bayangkan, tengah dia sujud, tiba-tiba tertongging. Bukit tu tajam tau, Syekh. Bukit tu tajam-tajam.
ada yang luka, ada yang tercedera kat situ. Jadi benda itu tak betul sebenarnya. Cukup hanya sampai di kaki saja. Sampai betul-betul di kaki Bukit Safa atau Bukit Marwah, kita pun berhenti sekejap menghadap ke arah kiblat, kita berdoa pada Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puja dan pujian hanyalah bagi Allah. Dan kita pun berdoa, Ya Allah, Ya Rabb. Kita berdoa, habiskan doa, kemudian kita start lagi. Tak payah nak sampai ke bukit. Kalau anda membawa jemaah pun, untuk pusingan pertama saja kita berdiri di atas Bukit Marwah. Bukit Marwah tak ada halangan, masih boleh, tapi jangan duduk di situ lah. Ada setengah orang dia duduk situ, dia solat kat situ, sedangkan tempat itu untuk orang bersa'i dan mengganggu orang nak bersa'i, nak berdoa di atasnya. Ini minta maaf kata belah-belah India lah. Orang India, orang belah-belah sana dia memang cukup. Jadi kita jangan ikut. Kita sekadar berhenti sekadar di situ dan berdoa pada Allah, kemudian teruskan balik sa'i kita. Okey, yang seterusnya, di antara kesilapan ketika melakukan sa'i adalah ada yang melakukan sa'i sebanyak 14 kali pusingan. Padahal jalan dari Safa ke Marwah dikira satu pusingan, dan jalan dari Marwah ke Safa adalah satu pusingan yang kedua, dan sa'i akan berakhir di Bukit Marwah. Yang ni salah kira tuan-tuan. Ataupun dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita belajar antara Bukit Safa Marwah satu, Marwah Safa dua, gitu. Dia tidak. Dia kira Safa Marwah, Marwah Safa baru kita satu, baru kira satu. Oh, penat tuan-tuan. Kalau kita jalan 7 km, dia double up tu 14 km. Na'udzubillah. Tak habis-habis. Itu salah, merupakan satu kesilapan. Dan seterusnya, naik ke Bukit Safa dan Marwah sambil bertakbir seperti ketika solat. Sudah. Dia naik atas bukit itu, Allahu Akbar. Ada ke tak ada? Ada juga tuan-tuan. Sebab itulah pengarang ni menulis kat sini, ada juga yang gitu. Kita pun, Astaghfirullahalazim, mana punya puak ni. Tapi baik bukan orang Malaysia lah, bukan orang kita dah. Kalau Malaysia kita mu ni buat malu. Buat malu kita Malaysia je. Ni belajar kat mana? Okey. Jadi padahal yang disunatkan adalah berdoa dengan memuji-muji Allah dan bertakbir sambil menghadap kiblat. Okey. Kita walaupun tak duduk, kita berdiri berdoa ya sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil kita berdoa ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Doa dengan penuh penghayatan. Doa bagaimana doa Siti Hajar alaihissalam, ya Allah, sampai anak pernah berkata di situ, ya Allah, aku ni zero ya Allah. Aku tak ada apa-apa ya Rabb. Betul ya Allah, wallahi aku tak ada apa-apa ya Allah. Aku zero, nol. Maka subhanallah, maha suci Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah doa. Bila kita sandarkan, serahkan segala-galanya pada Allah, maka bayangkan bagaikan seorang pilot. Macam mana seorang pilot menceritakan kepada saya, dalam dia membawa kapal terbang yang besar, 400 orang, tiba-tiba ada failure di atas 35,000 kaki, di atas ketinggian tiba-tiba failure dalam keadaan menjunam tuan-tuan. Makin lama menjunam. Ketika itu dia kata, aku pilot profesional, boleh handle. Dia kata, aku boleh handle diri sendiri. Jadi dua pilot mengatakan no problem, it's okay. Dalam keadaan semakin dekat 10,000 kaki, tiba-tiba dia rasa dia dah tak boleh, dah tak ada sandar pada siapa-siapa. Dia kata, ya Rabb Allah. Dia hanya boleh kata Allah, 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 Allah. Kemudian bagaikan ada satu Allahumma keajaiban, ada satu tangan-tangan yang menyelamatkan diri mereka dalam keadaan mereka boleh landing dengan keadaan selamat dalam kecemasan tuan-tuan. Subhanallah. Lepas tu dia kata, wallahi maha benarlah. Selagi kita rasa kita ada sesuatu benda yang kita boleh sangkut kat dia, Allah tak akan bantu kita. Tapi kalau kita, ya Allah, aku dah tak ada apa-apa ya Allah, langsung zero, nol, maka hanya Engkau ya Rabb. Mudah-mudahan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dicempakkan daripada hayunan ke dalam unggun api yang sangat besar ketika itu tuan-tuan, Nabi Ibrahim nak berserah kat siapa? Tak ada siapa-siapa, hanya Allah, Allah, Allah. Lalu Allah mengarahkan, wahai api,
yang sifatmu panas, tapi Allah harapkan kau sejuk dengan Nabi Ibrahim. Subhanallah, takbir. Allahu Akbar. Itulah bantuan Allah sangat dekat, tuan-tuan. Asalkan kita rujuk pada Allah, serahkan pada Allah, yakinlah pada Allah, doa dengan sebenar-benarnya pada Allah. Jangan doa kita tu sambil doa, ya Allah, kaki goyang-goyang, ya Allah, ya Rabb. Macam biasa, ya Allah. Ya Allah, macam semalam, ya Allah. Punyalah malas kita, tuan-tuan. Kita lah ni. Kita. Allah tak pernah tinggalkan kita. Cuma kita ni yang penat untuk berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dapat tukarkanlah kebiasaan kita daripada biasa-biasa kepada yang luar biasa. Insya-Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian di antara kesilapan ketika melakukan sa'i rukun haji yang keempat ini adalah solat 2 rakaat setelah sa'i. Padahal ini tidak diajarkan di dalam agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, solat 2 rakaat setelah sa'i. Ada, tuan-tuan. Sebab itulah ilmu ini kadang-kadang kita tengok orang buat, kita buat. Tapi kita tak tahu kerana apa mereka buat. Ada, tuan-tuan. Untuk puak-puak sebelah sana, bila habis sa'i tu, kita orang terus bertahlul, baca doa tahlul. Halas, alhamdulillah. Mereka ada pula solat sunat 2 rakaat lagi selepas sa'i. Jadi jangan diikut Kena ingat bahawa tidak ada solat sunat 2 rakaat selepas sa'i. Kalau solat sunat 2 rakaat selepas tawaf, is okay, ada. Tapi tidak ada solat sunat 2 rakaat selepas sa'i. Kemudian tetap meneruskan sa'i ketika solat jemaah sedang didirikan. Padahal sepatutnya yang dilakukan ialah melaksanakan solat jemaah terlebih dahulu. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada segelintir orang-orang, kita walaupun dalam keadaan kita sedang bersa'i, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah-jemaah dah, Ustaz, muka mereka panik, pucat. Ustaz, macam mana ni, Ustaz? Relax, ini baru azan pertama. Untuk menyampaikan azan pertama dengan azan kedua tu, mereka ada lebih kurang 15 minit, 20 minit. Jadi kita akan jalan. Subhanallah, subhanallah, jalan. Ustaz akan mutawif yang okey, dia akan cek mana tempat port untuk dia landing sekejap. Dia pastikan tempat itu dalam keadaan dia akan begini. Dia ada jalur-jalur, walaupun tempat sa'i ada jalur-jalur saf untuk menghadap ke arah kiblat. Kita pastikan pertama ada tempat untuk berwuduk, ada port air zam-zam berdekatan. Yang kedua, kita nak tengok jemaah lelaki mesti di depan. Jangan orang nak bersa'i kita di belakangnya. Jadi kita tengok orang sa'i gini-gini, lama-lama kita pening, tuan-tuan. Kita pening. Jadi kita akan cipot di satu sudut, orang lelaki akan ambil saf di depan, badan jemaah perempuan muslimat akan saf di belakang. Kemudian kita akan rehat sebentar. Okey, semua tangguhkan niat. Kita berhenti sebentar untuk buat solat jemaah fardu asar. Fardu asar, mana yang tak ada wuduk boleh perbarui wuduk. Kita buat solat sunat, badan solat jemaah, badan solat jenazah. Habis solat jenazah, barulah kita mulakan balik 6 step ke belakang. Kita mulakan saja aku berniat untuk menyambung semula sa'i umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Itu yang lebih afdalnya, tuan-tuan. Jadi ada di antara semasa kita sedang solat asar, imam tengah solat ni, kita solat asar, tiba-tiba ada juga yang mamat-mamat, yang makhluk gaib entah bermana, sibuk dia sa'i, subhanallah. Jadi kita mikir, apa yang kejadian sebenarnya? Lebih kita tangguhkan sa'i itu dan kita dulukan kepada solat jemaah dulu. Solat jemaah bersama imam. Ada juga orang yang tak reti bahasa, tuan-tuan. Kita nak marah, siapalah kita ni kan? Jadi dalam hati, astagfirullahalazim. Kita boleh gitu je lah. Itu salah, merupakan satu kesalahan. Jadi walaupun kita dalam keadaan sa'i haji ataupun sa'i umrah, ketika mana waktu solat fardu berjemaah, kena buat solat dulu yang wajib. Kemudian ketika mana solat jenazah, kita solat jenazah, ada juga orang dah mula bersa'i dah, itu tak mengapa, itu sunat. Tapi kalau dibuat bagus, tak buat tak begitu bagus kalau solat jenazah. Okey. Kemudian berjalan cepat di antara Safa dan Marwah pada seluruh pusingan. Dia seluruh pusingan tu dia cepat-cepat, dia nak kejar apa, wallahu alam bisawab.
Macam nak keluar, nak kejar kereta api, nak kejar kapal terbang kan. Allah alam. Hal ini tidak perlu kerana menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya di antara kedua tanda lampu hijau saja yang kita disunatkan untuk berjalan cepat. Okey. Dalam keadaan kita tak ada lampu hijau, kita santai-santai lah sambil kita ambil tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi bila nampak lampu hijau je, okey, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita seorang-seorang, kita Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Kita doa seorang-seorang. Kalau ramai-ramai yang lelaki pun kita juga. Orang perempuan stay cool. Orang perempuan jalan sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah kat belakang. Kemudian bila dah habis, lepas lampu hijau, yang lelaki akan slow down. Kita akan jalan macam biasa. Dengan jemaah muslimat akan rapat balik satu kumpulan. Baru kita teruskan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kita dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya secara berkumpulan. Boleh-boleh dapat bayangkan bagaimanakah ritual, bagaimanakah simulasi dalam sa'i kita. Kalau sa'i tu nanti insya-Allah, mudah-mudahan satu ketika nanti bila kita dah tamat, dah khatam, kita akan buat satu simulasi bagaimana mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah bersama-sama insya-Allah. Kita cari pun lah, tapi tak cukup. Kalau dekat Dewan ni tak cukup. Kita kena buat outing lah, kena buat outside lah insya-Allah dalam waktu pagi ataupun waktu petang insya-Allah. Jadi insya-Allah taala kita dah melepasi 4 rukun dalam ibadah haji dan umrah kita, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada rukun haji yang kelima, iaitu bertahalul ataupun berbotak. Jadi kita memilih, kita undilah nanti siapa kepala mana yang akan dibotakkan pada minggu depan insya-Allah Okey. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi simpan pengalaman ini dalam hati kita sebagai perjalanan untuk mencari umrah dan haji yang mabrur dan mabrurah. Mudah-mudahan ketika mana Allah panggil kita anytime. Sebab mengikut insya-Allah pertengahan bulan Februari ini dibuka kembali sempadan pintu Malaysia untuk menaikkan umrah. Mudah-mudahan waktu itu kita telah bersedia untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi yang baik dijadikan tauladan, yang buruk jadikan panduan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Allah berfirman, man satarallahu musliman fa innahu satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa di antara kita ini yang menutup keaiban-keaiban sahabatnya, kawannya, maka Allah akan tutup keaiban kita di dunia dan juga di yaumil akhirah insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat yang setia. Seorang sahabat boleh memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam sahabat-sahabat yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sekian, minta maaf banyak-banyak atas kekurangan. Yang baik daripada pencipta, yang tidak baik daripada yang dicipta. Maafkan hamba yang hina dina ini. Mudah-mudahan kita berjumpa nanti di minggu-minggu yang mendatang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd.